Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-abid wal-abidat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala jalla jalaluh, di mana dengan izin perkenan taufik hidayah ridha wal inayah tabaraka wa taala pada pagi ini tuan-tuan, di bulan Disember, di penghujung tahun kita sebagai kuliah penutupan tahun baru, tahun sesi 2020 ya. Pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk kita sambung berbicara kita berkaitan dengan ilmu akidah yang berdasarkan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita panggil apa? Sifat 20. Akidah yang berasaskan mengikut aliran metodologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, orang panggil sifat 20. Baik. Jadi kita nak sambung tamat tu. Buka surat 9 ke atas. Buka surat 9 di atas. Ya, selepas musannif dan pengarang membicarakan berkaitan dengan kita panggil pengenalan kepada Allah, ataupun kita panggil mengenal Allah secara ijmali dan secara tafsili. Jadi kaedah kita mengenal Allah ni ada dua, kita ulang balik, secara ijmali, dan yang kedua secara tafsili. Ijmaliyun, yang kedua cara tafsiliyun. Ijmaliyun ni maknanya secara umum, ya, secara umum mengimani sifat-sifat Allah tapi secara umum. Yang kedua mengimani sifat-sifat Allah secara khusus. Kalau bahasa lain ni, mengimani tentang sifat-sifat Allah secara umum dipanggil apa? Macam mana cara dia? Yakni kita i'tiqad, kita pegang dalam hati ada bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Banyak sungguhlah nak kira tu tak terkira. Terima tak? Nak kira tak terkira. Lepas tu wajib beriman tak? Wajib. Nak kata lagu mana? Macam mana cara beriman? Cara beriman macam tak sah. Dia ingat dan dia i'tiqad, dia percaya bahawa ada bagi Allah sifat-sifat kamalan, yakni sifat-sifat kesempurnaan yang kita panggil maha tu lah. Terjemah dengan maha tu.
yang tak terhingga banyaknya. Wajib kita beriman lagu tu. Itu dipanggil apa? Beriman kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah secara ijmali. Satu. Yang kedua, kena beriman secara tafsili. Beriman secara tafsili, kena kenal sifat-sifat Allah, tapi secara tafsili. Apa makna tafsili? Secara spesifik, secara terperinci. Kita panggil apa? 20 sifat. Kalau mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, mazhab Asy'ariyah, dia mengasaskan sebanyak 13 sifat. Sebab ketiga 13 sifat itu disebut di dalam Al-Quran. Jadi dikumpul cedok tu bukan ambil dalam Bible, bukan ambil dalam Barnabas, tapi ambil dalam Al-Quran. Sifat sama ada dalam Al-Quran, sifat basar ada dalam Al-Quran, sifat qudrat ada dalam Al-Quran, sifat iradah ada dalam Al-Quran, sifat menunjukkan Allah tu ada ilmu ada dalam Al-Quran. Cuma susun balik je. Susun balik je. Tu. Dan mengikut aliran mazhab Maturidiyah, iaitu dia mengumpulkan sebanyak 20 sifat. Nak kenal Allah, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, yakni kena mengaji sifat 20. Cara-cara kita mengenal Allah. Sekurang-kurangnya 20 sifat. Boleh faham? Nah. Baik, dia di atas disebut qala al-musannif rahimahullahu taala, yang pertama, kita dah tahu dah itu kan. Ada pendapat kata 20 sifat, ada pendapat kata mengaji 13 sifat cukup dah. Mazhab Asy'ariyah tak kisahlah tu. Orang panggil sifat 13 pun betul, sifat 20 pun betul. Tapi yang mu'tamad daripada dua pendapat itu, 20 ke 13. Pendapat 13 itu, 13 sifat yang wajib kita mengaji itu, pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari, itulah yang mu'tamad dan itulah yang rajih, yang kuat. Berbanding dengan pendapat sifat 20 itu tak kuat. Ataupun dipanggil dhaif, tak kuat, tapi itulah yang masyhur. Yang tak kuat itulah yang masyhur. Pi kata dunia tak mana pun orang tak sebut sifat 13. Orang tak sebut sifat 13, sebut sifat 20, sifat 20, sifat 20. Walhalnya kalau nak kira kuat daripada dua pendapat itu ialah sifat 13. Kan? Tak apalah. Ngaji lebih sikit. Faham? Kalau ikut pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari, untuk mengesahkan iman kita dalam kita nak mengenal Allah mengikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah, cukup dengan 13 sifat. Itu yang mu'tamad dan itu yang rajih. Apa mana rajih? Kuat. Sementara pendapat sifat 20 tu tak kuat, dia marjuh, dhaif lah, tapi itu yang masyhur. Faham? Masyhur ke mana? Mugilah kata dunia. Pilih negara mana pun orang tak sebut sifat 13, sifat 20, sifat 20, sifat 20. Boleh? Baik. Jadi pagi ni kita dah masuk dalam sifat yang pertama. Hak 20 kita nak mengaji. Berdasarkan kitab yang ada di tangan kita. Pertamanya wajib kita percaya dan kita i'tiqad. Percaya tu beriman. Percaya tu maksudnya 100%. Dia dalam ba'akidah ni tak boleh zanni. Zanniyun tak boleh. Dia mesti yakinan. Percaya kepada Allah tak boleh 99.999%. Faham? Kalau ada macam tu, iman kita masih lagi belum sempurna, ataupun iman kita tak terpakai. Faham? Ataupun dengan kata lain, iman kita jadi rosak, binasa, disebabkan ada walaupun 1% ketidakyakinan kita kepada Allah. Bab akidah mesti 100% yakin dengan Allah. Fiqah tak apa. Bab fiqah sembahyang subuh tadi, siapa yang yakin 100% sembahyang subuh dia sah tadi? Angkat tangan. Saya pun tak berani angkat tangan. Nak yakin sungguh lah cikgu, kan? Yakin sungguh tak? Tapi zon tu maknanya persentage dia tinggi, 70%.
70-80% kita rasa bahawasanya apa yang kita buat tadi macam dah clear. Dari sudut wuduk dia, dari sudut sah batal dia kita jaga. Faham? Dari sudut kesempurnaan wuduk dan kesempurnaan sembahyang kita jaga. Betul tak? Sebab tu kesempurnaan sembahyang ni dia bertitik tolak daripada cara-cara ataupun bertitik tolak daripada kesempurnaan wuduk tu sendiri. Amalan ataupun ibadah wuduk tu sendiri. Kalau wuduk tak sah, wuduk dia tak sempurna, akan terjebak kepada membawa kepada sembahyang pun tak sempurna. La tuqbalu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min ghalulin. Hadis Tirmizi. La tuqbalu salatun bighairi tahurin, tak diterimakan salat yang tanpa bersuci, wala sadaqatun min ghalulin, dan tak diterimakan dan tidak diterimakan sedekah kita daripada harta yang tak telus, harta yang khianat, harta curi dan sebagainya. Jadi Tuhan tak terima sembahyang kita yang tanpa bersuci. Orang yang mengambil wuduk dalam keadaan tak sempurna wuduk, samalah macam orang yang tak bersuci. Samalah macam orang tak pernah ambil wuduk pun, walaupun dia mengambil wuduk. Sebab tu dalam sebuah hadis juga riwayat Tirmizi disebut wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar. Neraka wail ataupun satu lembah dalam api neraka disediakan bagi aqab, yakni bagi tumit-tumit. Apa makna tumit-tumit? Yakni orang yang mengambil wuduk tidak menyempurnakan bahagian tumit dia, tak menyempurnakan bahagian basuhan tumit dia. Sebab tu perhati tengok hari Jumaat kan, duduk tepi kolah kan, kebetulan pula jemaah ramai sembahyang jarak-jarak, sembahyang kat kolah. Masa duduk kat kolah tu cuba tengok orang macam-macam gaya, macam-macam aneka warna-warni cara orang mengambil wuduk. Perhati tengok basuh kaki tu cincai gitu kan, dia tidak menyempurnakan antaranya di bahagian kaki, basuhan kaki, selain daripada siku kerana tak sampai siku basuh tu, sini tak sampai ni. Duk perhati banyak. Hari Jumaat lah macam-macam aneka ragam tu imam. Tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Sami'allahu liman hamidah. Dua berbuai-buai. Berbuai tangan. Berbuai tu apa? Main buayan ke apa? Apa nama? Bergerakan sembahyang tak apa ni, bukan gerakan sembahyang tu. Sembahyang bergerak lagu tu dah. Ni satu kan. Tu lagu tu, ni pun cukup dah. Tu dah bergerak. Dia berbuai. Mazhab Syafi'i batal sembahyang. Kan? Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i batal lah. Dia wuduk Syafi'i tadi. Wuduk ikut Syafi'i, batal Syafi'i juga. Yang berlaku talfik. Pandai ke mazhab lain? Kalau pandai tak apa. Kan? Kalau pandai tak apa lah. Kita tengok di Mekah, di Hambali. Mazhab Hambali kan, orang Arab, dia nak menyimpan apa pun, nak simpan serban ke spek mata ke handphone, tetap ke belo simpan. Kita simpan siap-siap kan, sebelum nak takbir tengok apa dia, nak buka jam ke, nak pakai mask ke. Dia tak takbir dulu baru dia simpan. Allahu Akbar. Boleh nak betulkan dia punya egal lemah perut sungguh. Kita duduk belakang, dia dah buka apa, nak betul-betulkan. Bergerak tak kira. Tak betul tu tak bagus lah, tapi bergerak tu kalau mazhab selain Syafi'i tu tak apalah kan. Tapi menghilangkan kekhusyukan sembahyang, menghilangkan fokus sembahyang, menghilangkan tumpuan sembahyang, tak bagus. Simpan siap kan. Ada yang jawab telefon pun dah. Itu bukan mazhab dah tu mazhab salahi dia panggil. Mazhab malasi, malas mengaji. Ada jawab telefon. Kering. Dia jawab, dia angkat. Ana usolli. Aku sembahyang.
Aku tengah sembahyang, ana usolli. Ada seorang kawan kita lah, kan, pergi buat haji, bunyi, telefon dia bunyi, tu arak lalu tepi tu, parak lalu, dia tak angkat lah pasal sembahyang, dia kuit kawan, dia kuit, angkat lah, relax lah bro, kan, santai-santai lah, jawab lah, dia kuit, suruh jawab telefon tengah sembahyang. Kawan tu cerita kat saya, macam-macam tak harap. Sebab tu yang paling tertib ni sembahyang kita mazhab Syafi'i, dan sembahyang terutama orang-orang penusantara kita, orang Melayu tu tertib, sembahyang tertib. Tengok di bila kita pergi Mekah tu, tengok yang paling tertib orang Melayu. Orang luku kepala tak apa, kita duduk lagu ni, dia lalu celah, tekan kepala kita. Saya mesti kena, kan? Kita kepala bapak ni cukup sensitif lah, cakap kepala bapak pun kita nak tambah tekan kepala kita. Dia lalu tepi, dah lalu tepi kita tu sempit, dia nak pisau depan ni, tangan ni tekan kepala, satu sini sebelah, tekan tu jalan. Bagi dia biasa main kepala ni. Kita orang Melayu pantang kepala kan, biasa, relax lah. Biasa. Itulah yang paling tertib orang Melayu, tertib semua. Lepas tu mendapat pujian daripada pengurusan haji di Saudi. Jemaah haji Malaysia ni mendapat pujian antara jemaah pengurusan haji terbaik dunia, tabung haji. Kurang daripada apa, dia tengok para jemaah tabung haji, pengurusan tabung haji nampak dalam keadaan yang sangat tersusun dan tertib, ikut arahan. Melayu kita ikut arahan, kan? Abang A, B, B lah. Baiklah, kita tengok. Jadi dikata sini wajib kita percaya, mana kita yakin 100%. Pekah tak apa, kita 70%, cuma kita zon ni kuat sangka kata sembahyang subuh tadi itu sah, kuat sangka kata kiblat arah ni, kita yakin, bukan yakin. Siapa yakin kata kiblat sana? Siapa yakin tu 100%? Tak ada. Cuma ada usaha gunakan peralatan teknologi moden, bahawasanya kiblat ni lebih kurang kuat tu. Nak yakin bukan nampak kaabah sana, yakin kena nampak sungguh, ukur dengan tali. Tapi adalah secara dipanggil secara zon, kuat sangka saja. Kuat sangka kata kiblat ke sini, kuat sangka kata dengan cara wuduk macam ni sembahyang subuh je ni, insya-Allah Tuhan terima, sah sembahyang subuh. Tapi bukan yakin. Tapi berakidah dia tak boleh lagu tu. Zon di mana kuat sangka kata Tuhan tu ada, tak boleh, mesti yakin. Dah. Tu cara dia. Percaya dan i'tiqad tu dia simpulkan dalam hati. Dah percaya kena ikat. I'tiqad tu ikat. Takut nanti dia terlepas. Takut nanti saat ni hari ni percaya, esok tak percaya lah. Pasal apa? Dia terlerai, pasal kita tak ikat kuat. Tu i'tiqad, buat simpulkan. Benda kita yakin tu simpul kuat, supaya dia tak lari. Bahawasanya apa? Kita nak i'tiqad apa? Nak yakin apa? Bahawasanya sabit dan tetap wajib bagi Allah tu bersifat dengan wujud. Arti wujud, ada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak ada, masakan dunia ni boleh ada? Tu simple saja kot, kan? Fikir cara bodoh-bodoh lah Tok Imam, kita kata bahasa kapung kan. Cara bodoh-bodoh ni, kalau Tuhan tak wujud, langit bumi nak ada lagu mana? Kita nak ada lagu mana? Kalau mak ayah kita tak ada, hasil perkahwinan dapat kita nak ada lagu mana? Itu mudah-mudah lah. Fikir cara mudah. Contoh paling mudah, walaupun Tuhan boleh buat je, Nabi Isa tu mak ada, pak tak ada. Lebih daripada tu lagi Tuhan boleh buat. Nabi Isa ada juga mak, cuma pak tak ada. Tu Adam, tu Saleh kata tu Adam apa? Bin tanah. Hal pasal jadi daripada tanah. Anda mudah faham lah.
Saya ni pergi cari dalam kitab pula, ada ke bintang tanah mampu itu. Mu apa betul benda. Okey. Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, saya tak dapat. Pun aku kuasa buat. Tu ada? Pak tak ada, mak tak ada. Bina apa bintang tanah? Tak ada lah dalam kitab lagu tu. Pasal kejadian dia daripada tanah. Kita kejadian ni hasil daripada hasil perkahwinan ibu dan bapa kita. Dapatlah kita. Tu logik dia. Secara adat lah. Secara adat. Secara adatnya kalau tak ada mak bapa kita tak ada. Tu logik dia. Kalau Tuhan tak ada, logik lah kita tak ada. Pasal dia sendiri betul tak? Tukang. Simple tak? Tu kita fikir dengan akal kita. Sebab tu sifat 20 ni dia akan membicarakan menggunakan hukum akal. 3 perkara yang akan nak hukum, apa dia? Wajib akal. Kadang-kadang perkara itu, perkara yang nak dihukum oleh akal melibatkan perkara yang wajib akal. Yang kedua dipanggil mustahil akal. Yang ketiga harus di sisi akal. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah termasuk dalam bahagian perkara wajib akal. Mesti Tuhan ada wujud, mesti ada qidam, mesti ada qudrat, mesti ada iradat. Akal nak hukum. Kalau dia nak jadi Tuhan, dia lemah. Nak jadi Tuhan apa? Dan sifat-sifat mustahil Allah adalah dipanggil sebagai mustahil akal. Akal fikir benda ni tak boleh ada. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Itu mustahil. Akal tak boleh terima kata berlaku. Tuhan tu lemah, Tuhan tu jahil, Tuhan tu buta, Tuhan tu tuli, Tuhan tu pekat. Tak boleh ada. Tak boleh ada sama sekali di diri Allah, di zat Allah. Itu yang kita bincang tu, hukum akal. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad sama sekali, yakni mustahil. Bila dah faham kata Tuhan tu mesti ada wujud, maka lawan wujud tu tak boleh berlaku. Apa dia? Tak ada tu. Tiada Tuhan tu mustahil. Di atas Allah bersifat dengan lawannya, iaitu tiada. Tiada Allah sama sekali takkan berlaku. Sebab tu semalam kita baca kitab Hidayatul Mutafakkirin karangan Al-Alimul Fadil Nasir bin Taib Al-Mas'udi Al-Banjari, semalam di Masjid Al-Istiqamah, sepupu tu Imam Ustaz Nasri kan, Masjid Kuala Tayang. Kita Hidayatul Mutafakkirin juga kita membicarakan tentang atau berkaitan dengan sifat yang pertama bagi Allah, iaitu sifat wujud. Maka disebut mana sifat wujud tu adalah satu sifat yang ada pada Allah pada azali lagi dah. Bukan sifat tu baru timbul, tak. Sifat tu bukan baru timbul. Ada Allah, adalah sifat wujud. Allah adalah sifat wujud. Allah adalah sifat qudrah. Jadi zat Allah dan sifat dia semuanya ada sedia kala, bukan ada mula. Faham? Zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Qidam qadim tu samalah. Qidam tu tak ada mula, qadim tu maksud tak ada mula. Zat Allah qadim, tak ada mula, sifat-sifat dia semua bersifat dengan qadim, yakni tidak ada permulaan adanya. Sifat ilmu Allah. Adapun ilmu kita terdahulu jahil. Ilmu makhluk dia terdahulu jahil, kena jahil dulu. Keluar daripada dalam perut mak tu, daripada perut mak tu tak tahu apa sekarang. Kan? Jahil dengung. Lepas tu kau besar mengaji lama-lama pandai. Dulu tak pandai. Allah tak macam tu. Ilmu Allah sedia kala macam tu. Tuhan tu dah maha hebat ilmu dia. Semua maha. Balik depan qala al-musannif rahimahullah taala. Jadi dia kata lawan bagi wujud adam. Apa makna adam? Adam mana tiada. Tiada itu adalah mustahil bagi Allah. Mana dalil dia? Dia tiap-tiap satu sifat ni dia ada 3 set. Kita mengaji sifat 20 kan, dia ada 3 set. Tiap-tiap satu tu ada 3 set.
Set yang pertama, kita kena i'tiqad sifat yang wajib bagi Allah. Kalau sini tadi apa? Wujud. Wajib. Set yang ataupun yang kedua dalam satu set tu, kita kena tahu lawan bagi sifat wajib itu. Apa dah? Kalau wujud artinya ada, lawannya tiada. Tiada tu mustahil bagi Allah. Tu yang kedua. Dalam satu set. Yang ketiga, dalam satu set tu kita kena tahu berserta dengan dalil. Mesti bawa mari dalil. Jangan kata saja. Ni dia hujah buat pendakwaan kata Tuhan tu ada wujud dan mustahil tak ada bagi Allah. Sifat tiada tu mustahil bagi Allah. Okey, faham? Mana dalil? Mana bukti? Tak ada bukti, no kuat. Tak ada bukti, dakwa saja tapi tak kuat pendakwaan kita. Kalau mahkamah pun sama. Dia faham? Nah, bukti kata hang boleh bawa keluar KWSP berapa puluh ribu? Saya pun tak tahu. Saya mana ada KWSP. Netang apa tu? Berapa puluh ribu boleh keluar ni? 10 ribu ke 15 ribu? Lebih kurang tu lah. Mana bukti yang boleh bawa keluar? Kata kerajaan umum boleh bawa keluar apa dia panggil? Tabung, bukan tabung, apa dah? Akaun 1, akaun 2 ke dah? Dulu tu. Kan? Mana bukti yang dapat bawa keluar 10-15 ribu? Tengok. Nampak mewah. Nak belanja apa? Nak makan apa? Aku belanja. Kepala gajah baru aku belanja. Betul. Aku percaya. Pasal kepala gajah pun ada. Kan? Kepala jenah ke? Kepala nyonyok, kepala papu ke? Kan? Jom. Percaya. Pasal ada bukti. Ni dia kata buat keluar duit beribu-ribu. Kan? Makan roti canai skipping pun kita bayar. Teruk. Kan? Ini kudukut baji bakhil. Itulah. Jadi dia kena ada bukti. Jadi tiap-tiap sifat ni, tiap-tiap satu set sifat ni dia ada 3 benda yang wajib kita belajar. Kita kena tahu, pertama yang wajib, yang kedua yang mustahil, lawan dia yang ketiga berserta dalil. Sampailah sifat 20. Sampailah sifat yang ke-20, mesti ada kita 3 benda tu. Faham tak muslimat? Boleh tak? Tengok sikit lagi. Saya pun tak boleh nak lama sangat sebab kebetulan kali ni flight saya tu pagi pukul 9. Pukul 9. Selalu balok pasal RM25. Kan? Covid ni cari hak murah tu Imam. Mari pun RM25, balik pun RM25. Selamat. Kan? Saya murah. Nak mahal kena petang sikit kan. Ambil pun sebelum Covid. Dah yang bulan lepas pun saya tak mari. Tak main pun sebab PKP kan. Diumumkan PKP, walau tiket kita ambil siap dah, booking siap dah, beli siap dah. Masa tu RM50 salah. Pergi balik 100. Almarhum saja lagu tu lah. Redha. Mau kena? Semua redha. Tak apa lah, tak banyak. Ni RM25 selamat. Kan? Baik. Tengok nak sikit lagi. Mana dalil dia? Mana bukti dia? Proof dia mana? Proof dia. Tandanya atau dalilnya firman Allah Ta'ala. Ini ketiga dalam satu set. Jadi bila dia kata dalil, dia bawa mari dalil. Dalil ini menggunakan firman Allah. Inilah dinamakan dalil naqli berbanding dalil akli. Dalil ni kalau dia mengikut berdasarkan firman Allah, ataupun dengan kata lain, dia petik mana-mana ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan ada, petik ayat Quran itu menggunakan dalil ayat Quran, itulah dinamakan naqliyun, mana kita pindah ambil. Naqli mana pindah ambil, petik ambil, bahasalah dia kata petik lah. Petik ayat Al-Quran ataupun petik Al-Hadis sebagai dalil. Kalau bahasa tepat dia, terjemahan tepat naqliyun mana pindahkan. Pindah ambil, cedok ambil, petik ayat Quran sebagai dalil ataupun hadis. Itu dipanggil dalil naqli. Dalil akli yang kedua, akli itu menggunakan akal.
hadis dalil yang bersumberkan akal macam mana? Kita fikir tengok. Mari kita kaji tengok. Kaji digunakan. Kalau Tuhan tak ada. Kalau Tuhan tak ada apa jadi? Dia guna akal tu. Ya. Perjalanan tu dia punya apa nama perjalanan untuk mendapatkan bukti itu dia menggunakan akal. Dipanggil bersumberkan akal, maka bahasa Arab dipanggil dalil aqliyun. Bawah lah. Ada juga dalil akli dia bawa mari dua-dua. Tapi dia apa nama guna untuk yang pertama ni, untuk yang pertama diguna dalil nakli. Mana dia? Mana dalil firman Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Artinya apa? Allah Ta'ala sahajalah. Terjemahan ni Allah Ta'ala sahaja. Apa siapa? Allah tu isim ma'rifah, khabar dia jadi mubtada, alladhi itu isim mausul jadi khabar. Khalaqatu silah bagi alladhi, dhamir yang kembali takdir huwa dalam khalaqatu kembali pada alladhi jadi a'id. Sebab isim mausul ma iftaqara ila silatin wa a'idin. Ini tata bahasa Arab. Iaitulah barang yang berhajat perlu kepada silah penghubung dia dan juga a'id dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi saya nak sebut apa? Allahu jadi mubtada, Allahu isim ma'rifah, alladhi itu khabar dia juga isim ma'rifah. Dibagi isim ma'rifah. Maka dia termasuk di bawah kaedah ma'rifatut tarafaini yufidul hasra. Ma'rifah dua tepi, apa dia mubtada pun ma'rifah, khabar pun ma'rifah, dia membawa makna kepada al-hasar, yakni pengkhususan ataupun ketentuan saja. Hanya ketentuan Allah. Di sini dicerita apa? Di sini dicerita apa nama? Urusan penciptaan. Allah lah Tuhan yang menciptakan 7 petala langit. Jadi artinya dengan kaedah bahasa Arab tadi kita kena terjemah Allah Ta'ala jualah yang menciptakan. Allah Ta'ala sahaja yang menciptakan 7 petala langit. Kita kena terjemah macam tu. Allah Ta'ala sahajalah, jualah. Pasal apa? Pasal faham kata Allah tu isim jadi mubtada, isim ma'rifah, khabar dia pun isim ma'rifah, menunjuk kata hanya dia sahaja. Ketentuan khusus bab menjadikan 7 petala langit bumi, tak ada orang lain. Tak usah dia cari, tak usah dia tanya tuan lain. Faham dari mana? Faham dia susun kata tata bahasa dia. Allah tu mubtada, isim ma'rifah, khabar pun isim ma'rifah, dipanggil ma'rifatut tarafaini yufidul hasra. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab tu lagu tu dia tengok susunan. Kan, dengan susunan ni dia membawa makna yang kadang yang mendalam. Makna yang mendalam dengan susunan tersebut. Kita tengok tak terang mana biasa. Sebab tu kita kena memperhalusi ilmu bahasa Arab, terutama dalam bahagian tata bahasa Arab, an-nahwu was-sarf. Nahwu saraf kena tengok. Kalau kita tak memperhalusi, kita tak mendalami, kita terjemah biasa. Tak ada teratur lah biasa. Tapi kalau orang mendalami dia tahu. Jadi ayat ni nak bagi tahu kepada kita bab kerja duk menciptakan langit bumi, tak ada orang lain. Kan? Kalau orang yang tak memperhalusi, dia tak tahu mana macam tu. Boleh terjemah macam tu. Dia bukan abad sini. Ya, dia tak abad. Tengok susun kata tu. Tata bahasa dia. Ibarat dia macam mana? Allahu mubtada, isim ma'rifah, alladhi khalaqatu dipanggil isim mausul, juga isim ma'rifah. Ada lagu tu lah. Baik. Tengok mana? Allah sahajalah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi, tak ada orang lain. Jadi apa arti?
Ini kita mengambil ayat sebagai dalil. Ayat ni menunjukkan bahawa keberadaan Allah. Ayat ni lah yang menunjuk kata kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia tak wujud, nak jadi 7 petala langit juga. Kalau dia tak ada, macam mana dia nak jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi? Jadi bila dia langit bumi ni dah ada, menunjuk kata dia tu pun bersifat dengan wujud. Satu. Ataupun ni maknanya dia nak abad kata ini dalil yang kedua yang dinamakan dalil akli. Tapi ambil dalil akli yang apa dipanggil, yang dalil jumali saja. Dalil yang jumali. Dalil jumali ni mana dalil yang ringkas. Dalil jumali ni dia sangat ringkas sehingga kan si pembuat dalil itu, si yang berkatakan dalil itu, si yang mendatangkan dalil itu, dia tak tahu apa-apa, dia tak faham secara mana pun, tapi cukup sekadar dalam nak mengesahkan keimanan dia kepada Allah, supaya mengeluarkan diri daripada nama orang yang taklid dalam bab akidah. Siapa yang kenal Allah tanpa dalil, walaupun dalil yang paling minimum, paling ringkas, kita nak baca ni, berdalilkan baharu alam ini, ada Allah tu baharu alam ini, wujud mana dalil dia, baharu alam ini, khidam mana dalil, baharu alam ini, sampai ke 20 sifat 20. Sifat yang ke-20 dia gunakan dalil yang sama, baharu alam ini. Ini dipanggil dalil yang ringkas, sekurang-kurang dalil, al-aqal, seminimum dalil pun cukup dah dalam nak mengeluarkan diri dia daripada nama orang taklid. Taklid tu pak turut. Kenal Allah tak ada dalil tapi jadi pak turut. Tu ada. Motor mana kata ada, tok wan aku sebelum dia meninggal dia haba. Lepas tu aku ikut tok wan aku. Tok wan aku haba aku ikut. Itu nama iman taklid. Iman taklid turut tok wan. Ni dah, Tuhan ada. Tahu mana? Mana dalil? Baharu alam ni. Lagu mana pula? Apa kaitan baharu alam ini dengan ada Allah? Oh, aku tak tahu dah. Jadilah tu. Boleh dah terang tu. Nah, iman dia dikira sah dan secara sekaligus mengeluarkan dia daripada nama orang yang taklid. Jadi pak turut dalam bab akidah tak boleh. Taklid wajib dalam bab fiqh. Wajib kita taklid mazhab. Faham? Taklid kepada mazhab, mana-mana mazhab tak kisahlah, wajib taklid. Tak kisahlah subuh tadi dia nak ikut sembahyang cara Hanafi ataupun imam-imam yang lain tanpa kunut, tanpa bismillah, macam tak ada masalah. Beres. Tapi kena reti Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh Waladdallin. Baca surah apa tak baca bismillah? Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ikutlah. Tak salah. Tapi reti tak? Reti. Tak salah. Jangan tak sembahyang. Tapi jangan duk bergaduh. Apa kunut-kunut tengok aku tak ada kunut. Tu yang tu bodoh dia panggil. Faham? Orang yang kalau ilmu dia didasari ataupun dia punya amalan didasari dengan ilmu, dia tak jadi begitu. Makin dia alim, makin berlapang dada. Makin alim, makin berlapang dada. Ni makin reti sikit. Retilah sepatah dua. Dulu tak reti langsung. Tek orang tak kira. Tak kena. Hadis palsu. Semua palsu hadis. Dia reti orang lain bodoh. Hadis. Sikit-sikit hadis palsu, sekali palsu. Dhaif palsu. Awak ulama dulu bodoh. Sekarang kita tebal-tebal. Imam Ghazali pun tak kena. Imam Ghazali pun tak kena. Dia nak tanding ilmu dia. Dia nak challenge ilmu dengan ilmu Imam Ghazali. Ilmu hang tu dengan Imam Ghazali tu ujung kuku dia pun tak ada. Faham tak?
Ngaji ilmu tesis ya, tesis tu pun cedok gitu ha. Boleh doktor kau. Kata. Tunggu orang bagi salam, kalau tak bagi salam, dia tak bagi salam. Pasal aku doktor, PhD. Tu bahaya penyakit PhD ni. Orang kata PhD ni penyakit hasad dengki. Bila ada PhD kau, kita dengar cakap orang lah. Aku PhD kot, hang apa? Hang SPM lah. Satu lagi orang panggil PhD pengajian habis dah. PhD pengajian habis dah. Nak ngaji apa hari dah? Habis out alim lah. Itu bahaya, itu bahaya. Nah, tu apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihin walastu minhum. Aku ni mengasihi orang-orang yang saleh. Aku suka kepada orang saleh walastu minhum, sedang aku bukan di kalangan depa pun. Aku bukan saleh pun. Tawaduknya Imam Syafi'i tu. Walhal Imam Syafi'i tu ketua wali di zaman dia. Qutbul Aqtab, ketua wali zaman dia, ketua wali. Tapi cakap yang penuh dengan, kita panggil apa dia? Dengan tawaduk dia, dengan apa, tadarruk, merendah dirinya. Faham tu orang dulu. Baik. Ini maknanya dipanggil dalil akli, dalil yang bersumberkan akal. Tak kira lah sama dalil akli atau dalil nakli, asalkan mesti ada dalil supaya mengeluarkan diri kita, iman kita daripada nama orang pak turut iman taklid. Faham? Setengah ulama kata iman orang yang taklid ni tidak sah. Tu. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti situ. Yang kedua, habislah. Sifat yang pertama clear. Yang kedua, wajib kita percaya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat qidam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, seperti biasa kita ada lancarkan tabung dana untuk dana masjid kita lah. Kita buat masjid Yayasan Al-Hufaz di kampung, di Persiaran Madatul Ilmi Yayasan Hufaz kampung Caruk Beras Kuala Ketil, 2.7 juta lah dah masuk. Nak masuk pasar slab, tiang dah siap dah, habis setengah juta dah kan. Nak masuk slab atas tingkat kedua 200,000 kontraktor minta. Cari mana duit tak tahu. Pakai buat wakaf lah. Pasal kita buat masjid, dan masjid tu bukan sekadar masjid biasa, bukan sekadar untuk semayang, tapi dia jadi pusat pengajian kan. Kelas tahfiz, kelas kitab, untuk apa nama, pondok moden pun akan berpusat di situ. Jadi pengajian pun ada semua di situ. Pengajian yang kita panggil berskala besar lah, bertali arus, bukan sekadar kuliah maghrib. Di masjid Yayasan Hufaz, tuan-tuan boleh bantu, dan melalui itu tuan dapatkan flyers lah. Flyer kita edarkan tu, ada kita bawa mari flyers kan. Dan yang kedua, satu lagi tuan-tuan boleh bantu juga, kita punya apa nama, kita punya projek marketing kita. Projek marketing kita ada create satu bisnes Al-Hufaz Ribahan Marketing. Juga ada pamphlet tu cikgu. Boleh tengok, follow Facebook tu, kita buat perniagaan online. Kita ada 9 produk berasaskan minda, berasaskan ruqyah. Minda tu macam min tea, min cafe, teh tarik, dan juga apa nama kopi, dan juga tablet berasaskan minda. Ada makanan-makanan sunnah dan perfume kita, minyak wangi ada 3 jenis, lelaki perempuan, yang telah kita ruqyah. Minyak wangi ruqyah, mudah-mudahan dengan izin Allah jadi pendinding, jadi ubat. Dan salah satu nama Suri Sulaiman untuk khas untuk mistik. Kalau ada mas mistik semua, masalah mistik tu semua lah, tempat yang sakit tu Suri Sulaiman. Dan kita ada sambal, 2 sambal kita buat, sambal rangup dan sambal tahun Jawa Al-Filfilani. Tidak kan, makan saja dengan nasi panas sedap tuan-tuan. Jadi boleh tengok dalam Facebook, dapatkan flyer kita dan pamphlet tu, Al-Hufaz Ribahan Marketing. Order online sebetul pun kita post RM5 saja. Ambil kita bantu, dan insyaAllah kita target kita untuk sampai boleh bantu kita punya bangunan-bangunan yang kita akan buat, projek-projek masa hadapan, untuk dipermudahkan untuk menyiapkan bangunan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallama ala nabiyil arabil hashimi wa ala alihi washabihi wattabi'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.